Mungkin ramai yang tak perasan tentang perkara ini, iaitu pegangan ataupun simpanan gol pernah diharamkan oleh kerajaan US terhadap semua rakyat Amerika. Sesiapa yang ada gol boleh didenda atau dipenjara sehingga 10 tahun. Basically, pegangan gol adalah illegal, adalah diharamkan. Walaupun ini perkara yang besar dalam sejarah, tetapi sangat kurang perkara ini diperkatakan. Rampasan emas secara besar-besaran ataupun gold confiscation ini telah dilakukan pada tahun 1933 oleh kerajaan Amerika. Ini adalah peristiwa penting yang berlaku semasa The Great Depression dan meninggalkan impak yang berkekalan pada ekonomi US. Peristiwa ini merupakan salah satu campur tangan terus kerajaan yang paling signifikan dalam ekonomi Amerika pada abad ke-20 ini. Jadi dalam video ini saya akan fokus kepada rampasan gol oleh kerajaan US ini, yang mana perkara ini adalah kesan daripada The Great Depression tahun 1929. Kawan-kawan boleh komen sekiranya nak saya buat video untuk explain tentang The Great Depression ini, iaitu krisis ekonomi terburuk yang pernah melanda US dan dunia. Apakah yang berlaku pada Apakah yang berlaku pada ketika itu? Perkara ini berlaku pada awal tahun 1930-an, yang mana Amerika Syarikat sedang berdepan dengan kemelut ekonomi terburuk dalam sejarahnya, iaitu The Great Depression. Pertamanya, dengan kadar pengangguran yang tertinggi dalam sejarah moden US, dan yang keduanya juga berlaku banking crisis ataupun kegagalan daripada sektor perbankan. Disebabkan dengan itu, rakyat US mula kehilangan terhadap sistem perbankan dan mula menyimpan emas dengan menjual dolar. Ini membuatkan keadaan ekonomi US menjadi semakin teruk. Peningkatan inflasi semakin tinggi akibat daripada kejatuhan dolar, GDP pula semakin menurun kerana kelembapan dalam aktiviti ekonomi. Paras pengangguran sewaktu The Great Depression di US adalah sangat-sangat tinggi pada waktu itu, iaitu pada kemuncak The Great Depression pada tahun 1933, kadar pengangguran di US adalah mencapai 25% daripada keseluruhan tenaga kerja. Ini bermakna sekitar 1 daripada 4 orang adalah penganggur pada ketika itu. Sebelum daripada tahun 1929, kadar pengangguran di US hanyalah 3%. Kumpulan pekerja yang paling terjejas adalah pekerja tidak mahir dan buruh kasar, dengan pengangguran daripada kumpulan ini melebihi 35%. Yang lebih memburukkan keadaan ialah kegagalan sistem perbankan di US. Terdapat banyak contoh berlaku bank yang gagal dan bankrupt semasa The Great Depression di US pada waktu itu. Bank of United States merupakan salah satu bank komersial terbesar di US pada masa itu. Bank ini mengalami kegagalan pada 1930 dan menyebabkan kerugian 400,000 pendeposit. Continental Illinois Bank ditutup secara penuh pada bulan Mei 1932 dan tidak dibuka semula. First National Bank merupakan bank utama di Detroit yang bankrupt pada 1933, yang seterusnya menyebabkan rusuhan besar-besaran. The Guardian National Bank of Commerce daripada Los Angeles juga ditutup selama-lamanya pada bulan Mac 1933. Secara keseluruhannya, di antara tahun 1929 hingga tahun 1933, lebih daripada 9,000 buah bank di US telah pun gagal sama sekali. Ini menyebabkan kehilangan simpanan oleh pendeposit dan hilang kepercayaan orang ramai terhadap sistem perbankan. Oleh kerana keadaan ekonomi yang semakin hari semakin teruk di US, Presiden baru US, Franklin D. Roosevelt atau lebih dikenali sebagai FDR, menandatangani Executive Order pada April 1933. FDR yang pada waktu itu hanya baru menjadi presiden dalam tempoh sebulan sahaja, iaitu selepas Presiden Hoover kalah dalam pilihan raya yang dikatakan telah gagal menangani krisis ekonomi Amerika. Antara intipati dalam Akta Rampasan Emas 1933 yang dikuatkuasakan oleh FDR ialah: 1. Mengharamkan pemilikan emas oleh rakyat Amerika. Akta ini melarang rakyat Amerika daripada memiliki, menyimpan shilling emas, gold bar melebihi daripada had yang ditetapkan. Keduanya,
mewajibkan serahan emas kepada kerajaan, yang mana akta ini mewajibkan semua rakyat menyerahkan simpanan emas mereka kepada Federal Reserve dan menukarkan kepada wang kertas. Ketiganya, akta ini juga menghadkan pemilikan emas peribadi, iaitu rakyat hanya dibenarkan memiliki sehingga $100 sahaja nilai emas untuk setiap individu untuk kegunaan peribadi seperti perhiasan. Akta ini juga memberi kuasa kepada kerajaan untuk merampas sebarang emas yang masih dimiliki oleh rakyat US selepas daripada tempoh penyerahan yang ditetapkan. Penalti yang sangat-sangat berat juga dikenakan, iaitu denda sehingga $10,000 ataupun penjara sehingga 10 tahun kepada sesiapa yang tidak mematuhi peraturan ini. Dan seterusnya, emas yang diserahkan kepada kerajaan akan dibayar sebanyak $25 per ounce, iaitu lebih rendah daripada harga pasaran global ketika itu. Sebagai contohnya, harga emas di London pada ketika itu adalah di sekitar $34 satu ounce. Jadi kenapakah Presiden Roosevelt mengambil tindakan ini? Sebab paling utama tindakan ini diambil ialah untuk mempertingkatkan gold reserve kerajaan. Oleh kerana pada ketika itu sistem kewangan adalah berdasarkan kepada gold backed currency. Jadi untuk meningkatkan pengeluaran US dollar, maka kerajaan US perlu mempertingkatkan gold reserve terlebih dahulu. Pada ketika itu, sistem kewangan US menetapkan untuk setiap $1 perlu di backup dengan emas bernilai 40 sen, iaitu 40%. Dengan mempertingkatkan pengeluaran dolar, yang pertamanya kerajaan dapat melakukan pelan stimulus untuk menyelamatkan ekonomi. Yang keduanya dapat meneruskan fiscal policy dan juga menguruskan perbelanjaan negara. Langkah ini juga diambil kerana pendapatan daripada cukai kerajaan telah menurun dengan banyak disebabkan dengan kelembapan ekonomi yang telah berlarutan hampir 4 tahun semenjak daripada 1929. Selain daripada rampasan emas ini, kerajaan US juga mempertingkatkan kadar cukai dengan jauh lebih tinggi. Cukai korporat dan cukai untuk individu-individu kaya dinaikkan sehingga lebih daripada 90%. Seterusnya, bagaimanakah penerimaan ataupun reaksi rakyat US terhadap Perintah Rampasan Emas 1933 ini? Semestinya terdapat pelbagai reaksi daripada masyarakat. Ada yang positif dan ada juga yang negatif. Walau bagaimanapun, boleh dikatakan sebahagian besar rakyat menerima dan menyokong tindakan ini. Ini adalah sokongan yang berbentuk patriotik, di mana rakyat menganggap ini adalah langkah perlu untuk US keluar daripada kemelesetan ekonomi yang telah pun berlarutan 4 tahun. Jadi golongan yang patriotik ini adalah golongan yang mematuhi arahan ini dan menyerahkan emas mereka kepada Federal Reserve. Terdapat juga kemarahan dan kecaman daripada sebahagian kecil rakyat yang menentang langkah ini. Golongan ini merasa marah terhadap perintah yang mereka anggap sebagai serangan ke atas hak milik persendirian dan juga kebebasan individu. Berlaku juga beberapa saman terhadap kerajaan US daripada rakyat yang mencabar perintah itu di mahkamah sebagai tidak berperlembagaan. Walau bagaimanapun, Mahkamah Agung menolak saman-saman ini dan mengekalkan kuasa kerajaan. Seterusnya, berapa banyakkah jumlah emas yang telah dirampas oleh kerajaan US pada ketika itu? Kerajaan US dianggarkan telah merampas sebanyak 300 juta ounce troy emas pada tahun 1933 ini, bernilai sekitar $6.8 bilion pada ketika itu. 300 juta ounce ini bersamaan dengan 9.3 juta kilogram emas yang telah dirampas. Kalau dinilai pada harga semasa, nilai rampasan ini adalah hampir $550 bilion. Akta Rampasan Emas 1933 di US ini telah ditamatkan secara rasmi pada tahun 1974 apabila Presiden Gerald Ford menandatangani perintah yang membenarkan semula pemilikan emas oleh individu. Ini secara rasminya menamatkan Perintah Eksekutif 6102 yang melarang pemilikan emas persendirian sejak daripada tahun 1933. Rakyat Amerika selepas daripada itu dibenarkan sekali lagi memiliki syiring emas, gold bar, sijil-sijil emas buat pertama kali selepas 40 tahun tidak dibenarkan berbuat demikian. Walau bagaimanapun, kerajaan US masih lagi boleh merampas emas individu dalam keadaan kecemasan negara ataupun dalam waktu peperangan. Seterusnya, selepas daripada itu, kawalan harga emas juga dimansuhkan
dan membenarkan harga emas di US mengikut harga pasaran global. Jadi seterusnya, penamatan ini sebenarnya berlaku selepas 4 tahun US menamatkan Bretton Woods System pada tahun 1971 yang diambil oleh Presiden Richard Nixon, yang mana selepas daripada itu dunia meninggalkan sama sekali sistem gold-backed currency. Finally, selepas lebih daripada 4 dekad, larangan ke atas hak milik emas persendirian yang bermula pada tahun 1933 akhirnya ditamatkan pada tahun 1974 di bawah pemerintahan Presiden Ford. Kesimpulan yang boleh kita dapat daripada peristiwa ini menunjukkan bahawa kerajaan sebenarnya mempunyai kuasa yang besar untuk campur tangan dalam pasaran dan juga dalam pemilikan persendirian, terutamanya semasa krisis melanda. Peristiwa ini juga menetapkan presiden ataupun rujukan untuk masa-masa hadapan. Seterusnya, pada pandangan saya, sistem kewangan sama ada berasaskan fiat ataupun gold-backed currency tidaklah sempurna 100%. Seperti mana yang berlaku, rampasan gold yang dilakukan oleh kerajaan ini adalah kerana kerajaan tidak mempunyai kuasa untuk mengeluarkan duit kerana tidak mempunyai cukup gold dalam sistem gold-backed currency. Maka kerajaan mengambil pelbagai langkah luar biasa, termasuklah merampas emas daripada rakyat sendiri. Seterusnya, ini bukan kali pertama rampasan emas berlaku daripada kerajaan. Pada era Egypt kuno, Fir'aun juga merampas gold daripada rakyat untuk digunakan oleh kerajaan. Pada zaman kerajaan Rom, Emperor Augustus juga membuat rampasan gold. Pada tahun 1539 di England, King Henry juga membuat rampasan gold dan juga silver daripada gereja-gereja di seluruh England. Nazi di Jerman juga membuat langkah yang sama dengan merampas gold, especially-nya daripada bangsa Yahudi untuk mempertingkatkan reserve gold Jerman. Jadi apakah kemungkinan di masa hadapan perkara ini akan berlaku lagi? Pada pandangan saya, mungkin perkara ini tidak akan berlaku lagi kerana kerajaan di seluruh dunia tidak lagi menggunakan gold-backed currency tetapi menggunakan sistem fiat currency di mana kerajaan mempunyai kuasa untuk menambah ataupun mengurangkan bekalan mata wang pada satu-satu masa berdasarkan keadaan ekonomi. Anyway, itu adalah pandangan peribadi saya. Bagaimana dengan pandangan kawan-kawan? Apakah kawan-kawan bersetuju dengan pandangan saya ataupun kawan-kawan merasakan kita perlu kembali kepada sistem gold-backed currency?